Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 2210-597 Muhammad Zaim bin Muhammad Z Zamani daripada 1ZP44 akan membuat satu video mengenai penerapan etika dan peradaban. Latar belakang mengenai tajuk penerapan etika dan peradaban. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti penerapan etika dan penerapan dalam budaya dan komunikasi dalam dunia moden masa kini. Masyarakat pada zaman ini dapat dikatakan amat lalai dalam hiburan, terlalu menghiburkan diri sehingga lalai. Contoh yang terbaik ialah konsert daripada luar negara yang memasuki Malaysia. Contohnya Justin Bieber. Ia akan mengurangkan sifat kebudayaan kepada remaja-remaja di negara kita. Selain itu, media sosial adalah salah satu daripada perkara yang akan membuatkan remaja menjadi jauh dari sifat kebudayaan. Sosial media kini dapat dikatakan terlalu luas, baik maupun buruk. Di sosial media seperti YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya boleh mengutamakan berita budaya daripada negara lain berbanding negara kita sendiri. Objektif kajian yang dapat diketengahkan dalam kajian ini adalah untuk memperkasakan adab dan etika mengenai budaya di kalangan masyarakat di dalam negara, dan objektif selain itu adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang berkesan dan memantapkan kaedah ataupun cara komunikasi yang beradab dan beretika. Penerapan etika dan peradaban ini dapat disimpulkan dari budaya dan komunikasi, satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Ia bertujuan menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu. Fungsi penerapan adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, misalnya seimbang dan harmonis, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Keberkesanan penerapan dan pembelajaran budaya dan komunikasi juga merangkumi beberapa perkara, iaitu motivasi, keperluan dan minat pelajar. Mengetahui tahap kematangan seseorang terutama generasi muda, kefahaman integrasi antara pengetahuan sedia ada dengan pengalaman yang mengembirakan bagi setiap individu. Konsep kepelbagaian budaya dalam pengajaran kehidupan merangkumi pelbagai bahasa, budaya, latar belakang dan amanah masyarakat. Saya Muhammad Bukhari bin Zakaria, 2210592. Seterusnya adalah kajian lepas. Pengkaji menggunakan sebuah buku sebagai rujukan untuk menjalankan kajian ini, iaitu buku yang bertajuk Penerapan Etika dan Peradaban dalam Budaya dan Komunikasi Kontemporari. Buku ini disediakan oleh Muhammad Azhar Abdul Hamid, Faidah Muhammad Fakhruddin, Rosetta Omar, Fadilah Zaini dan Muhammad Qaharuddin Muhammad Balwi. Dalam buku tersebut, ia menyentuh mengenai etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporari. Selain itu, dalam buku tersebut ia juga menceritakan mengenai amalan kebebasan bersuara dan hedonistik, iaitu hiburan yang melampau atau keterlaluan. Selain itu, penulis juga memuatkan atau menceritakan mengenai penggunaan media massa yang keterlaluan sehingga mampu menjadi punca kepada isu etika yang wujud pada masa kini. Seterusnya adalah metodologi ataupun kaedah kajian. Metodologi kajian adalah amat penting kepada pengkaji supaya pengkaji mendapatkan hasil kajian yang tepat. Jadi pengkaji menggunakan kaedah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan bertujuan untuk mengukuhkan dan menjelaskan tentang etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi. Pengkaji menganalisis buku-buku, jurnal, artikel dan pelbagai jenis sumber yang berkaitan dengan tajuk kajian, termasuklah sumber internet. Memperkasakan adab dan etika mengenai budaya di kalangan masyarakat di dalam negara. Yang pertama, memberi didikan agama yang secukupnya sejak kecil lagi. Hal ini kerana apabila ibu bapa memberi pendedahan agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi,
Ia akan menyebabkan anak-anak mereka mengetahui yang mana betul dan yang mana yang salah, supaya mereka nanti apabila besar nanti dia tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing. Yang kedua, mengadakan aktiviti kebudayaan serta pesta wau bulan atau sebagainya atau sebagainya. Ini dikatakan demikian kerana dengan mengadakan aktiviti kebudayaan ini, dia dapat menarik minat generasi muda untuk mengetahui bentuk wau bulan atau permainan tradisional yang lain, supaya aktiviti ini tidak ditelan arus zaman. Yang ketiga, pihak penceramah atau pakar motivasi maupun ustaz, dia memberikan ceramah berkaitan keburukan budaya yang tidak baik kepada generasi muda. Hal ini kerana apabila mereka, yakni pihak pakar motivasi atau sebaliknya, memberi ceramah berkaitan keburukan budaya yang tidak baik, akan menyebabkan mereka diberi pendedahan, akan mengakibatkan mereka tidak terlibat dalam budaya yang tidak baik dan takut untuk melakukannya. Yang keempat, pihak kerajaan seharusnya menyiarkan rancangan dokumentari berkaitan budaya pelbagai masyarakat. Hal ini kerana apabila pihak kerajaan dia menyiarkan rancangan dokumentari, akan menyebabkan pelbagai kaum di negara kita dapat mengetahui kebudayaan masyarakat pelbagai kaum tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Dan yang terakhir, mengadakan rumah terbuka ketika hari perayaan. Hal ini kerana hal ini kerana dengan mengadakan rumah terbuka ni, semasa hari perayaan tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit, ia akan menyebabkan mereka mengenal budaya masyarakat antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya untuk pendapatan kajian yang seterusnya, untuk meningkatkan lagi etika dan peradaban mengenai budaya dan komunikasi, masyarakat perlu sedar bahawa seluruh masyarakat mempunyai hak dalam aspek komunikasi ataupun hak untuk bersuara. Namun begitu, agama Islam juga telah memberitahu bahawa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai tuntutan di dalam keadilan tentang perbuatan dan percakapan selagi mana ianya tidak membawa ke arah kemungkaran. Jadi amatlah penting kita sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat untuk menjaga kesejahteraan hidup tanpa mengira jenis warna kulit, kaum, bangsa, agama ataupun budaya. Walau bagaimanapun, apabila masyarakat mempunyai hak untuk bersuara, tetapi ingatlah, kita perlu memantapkan lagi cara kita komunikasi, bertegur sapa ataupun cara kita berkomunikasi dengan masyarakat untuk menegur tentang kesalahan mereka. Jadi antara kaedah yang boleh dilakukan untuk memantapkan lagi kaedah ataupun cara komunikasi yang berkesan adalah dengan cara berkomunikasi dengan nada suara yang suka didengar, seperti berkata dalam nada yang tidak menengking ataupun tidak menggunakan nada yang tinggi, agar orang yang mendengar cara kita komunikasi dapat fokus dan suka untuk melakukan komunikasi dengan kita. Jadi ianya amatlah penting bagi kita untuk bertutur dalam keadaan yang tidak terlalu laju dan seharusnya mempunyai adab ketika komunikasi. Jadi seterusnya, bagaimana lagi kita perlu memantapkan kaedah sewaktu berkomunikasi adalah dengan cara kita menjaga adab sewaktu berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi untuk menambah baik cara kita berkomunikasi, kita perlu berkomunikasi dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang lain, seperti berkata tentang perkara yang sahih ataupun perkara yang benar sahaja. Maka tidak perlulah kita berbohong ataupun menipu di dalam kata-kata yang kita lontarkan kepada seseorang. Di dalam komunikasi, bahasa yang digunakan amatlah penting untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan, seperti apabila kita berkomunikasi dengan seseorang yang tidak boleh berbahasa negara kita, jadi kita perlu berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris, kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan di seluruh dunia dan majoriti masyarakat di setiap negara. Jadi ianya
mampulah untuk orang yang tidak boleh bahasa kita dengan menggunakan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, kita terjumpa dengan orang asing yang tersesat di dalam negara kita. Jadi untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan, kita perlu membantu orang asing tersebut dengan berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris dan menggunakan cara percakapan yang mudah dan senang difaham oleh orang asing tersebut. Jadi sekian saja daripada saya untuk dapatan kajian. Saya akan pas kepada presenter yang seterusnya. Kesimpulannya, penerapan etika dan peradaban ini dapat dirumuskan dengan campur tangan aktiviti mental, fizikal atau rohani kepada diri pelajar itu sendiri. Ianya merupakan proses di mana individu dapat mengubah sikap dan tingkah laku mereka supaya berkembang secara berterusan dan tekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperoleh bagi kemajuan diri sendiri dan masyarakat atau negara amnya. Oleh itu, pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan perlakuan, pemikiran, persepsi dan efektif termasuk perasaan, sikap dan nilai. Proses penerapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, nilai-nilai budaya yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat mengikut budaya-budaya tertentu. Tanpa adanya etika dan peradaban sewaktu berkomunikasi dan sewaktu melakukan aktiviti kebudayaan, pastinya ia akan mengundang amarah sesetengah pihak dan mungkin boleh menyebabkan kerosakan akidah. Akhir sekali, diharapkan melalui kajian ini, masyarakat mampu untuk lebih beretika dan beradab di dalam komunikasi dan budaya kerana keharmonian dan kebahagiaan datangnya daripada kehormatan individu kepada individu yang lain.